النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, fungsi Raja Tuan Kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali kedua saya hadir ke sini. Tak memang dah. Pusing sikit tadi mesin main boleh pasang. Kali kedua saya hadir ke sini, cerita tentang isu Syria. Dan Alhamdulillah, beberapa hari lepas saya telah ataupun baru pulang menghantar bantuan pada pelarian Syria di sempadan Turki Syria, sempadan Lubnan Syria, dan begitu juga pelarian Syria di Jordan. Alhamdulillah, kita dapat input-input baru, khususnya daripada para ulama Syria sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selalu sebut bahawa orang kita ni dia banyak fokus isu Palestin. Sedangkan apa yang berlaku di Syria adalah berpuluh kali ganda jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Palestin. Berpuluh kali ganda. Bahkan dalam tempoh 5 tahun, dikatakan lebih kurang 500,000 yang telah terbunuh di Syria dalam tempoh 5 tahun. Dan apa yang berlaku, dia ada kaitan dengan Iran, ada kaitan dengan Iraq, ada kaitan dengan Hizbullah, ni pokok Syiah ni. Dan ia juga ada kaitan dengan kuasa-kuasa besar dunia, termasuk Amerika, Rusia, Perancis, Britain. Kita mungkin rasa pelik, kenapa kuasa-kuasa besar ni mereka terlalu mengambil berat isu Syria. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, Nabi kata, Yaumul Malhamatil Kubra, fustatul muslimin yawma'idhin bi'ardin yuqalu laha al-Ghuta, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq, atau kama qala Nabi SAW. Nabi kata, bila berlakunya perang akhir zaman, benteng umat Islam akan berada di satu tempat, nama dia Ghutah. Dan Ghutah ini terletak di dalam Dimashq ataupun Damsyik. Di situlah benteng umat Islam bila berlakunya perang akhir zaman. Tuan-tuan, perang akhir zaman ni bukan orang Islam je percaya, orang Kristian percaya, orang Yahudi percaya. Tapi malangnya umat Islam yang Nabi sendiri telah memberikan isyarat tentang perang akhir zaman, kita tak ambil peduli. Yang ambil peduli musuh-musuh Islam. Sebab itu mereka sangat fokus terhadap isu Syria, kerana mereka sedar bila berlaku perang akhir zaman, inilah benteng umat Islam akan berada di sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga dalam sejarah sendiri, mana-mana kuasa yang nak membebaskan bumi Palestin, mereka terlebih dahulu mesti membebaskan bumi Syam, khususnya Syria. Bahkan dalam sejarah umat Islam, kita berjaya mengambil Palestin dua zaman, zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua-dua tokoh ini sebelum membebaskan bumi Palestin, mereka terlebih dahulu membebaskan bumi Syria. Jadi tuan-tuan, faktanya dari sudut sejarah, nak bebaskan Palestin, terlebih dahulu mesti bebaskan bumi Syam, khususnya Syria. Musuh-musuh Islam sedar benda ni. Sebab tu, kalau orang Islam nak bising isu Palestin, dia orang tak kisah. Tuan-tuan boleh tengok, seorang umat Islam ditembak oleh Yahudi, tuan-tuan boleh tengok dalam akhbar, tuan-tuan boleh tengok dalam berita. Tapi Syria kadang-kadang ratusan dibunuh, tak keluar pun dalam akhbar dan tak keluar pun dalam berita, kerana mereka yang mengawal media. Umat Islam nak bising isu Palestin, dipersilakan, tapi isu Syria ditutup setutup-tutupnya.
Bahkan isu Syria ni tuan-tuan, dia nak tutup isu Syria, dia tempelkan isu ISIS, kan? Ataupun dalam media tuan-tuan boleh tengok sebagai IS, Islamic State. Jadi tuan-tuan, para ulama yang terlibat isu Syria, begitu juga NGO yang terlibat isu Syria, mereka tidak memanggil sebagai IS, mereka panggil sebagai ISIS, kerana nak kecilkan skop. Kita tak panggil IS. Kalau tuan-tuan tengok dalam media IS, kita tak panggil IS. Para ulama yang terlibat isu Syria juga tak panggil IS, mereka panggil ISIS. Ataupun dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai Daesh. Kenapa kita tak panggil IS? Sebab IS ni kalimah yang mulia, Islamic State. Dalam bahasa Arabnya Daulah Al-Islamiyah. Kalau terjemah kod Melayu, negara Islam. Daulah Islam ni adalah sebuah daulah yang pernah ditubuhkan oleh Nabi sendiri, Khulafaur Rashidin, sehinggalah daulah Islam yang terakhir, iaitu pada yang jatuh secara rasminya pada 3 Mac 1924, iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Itu terakhir daulah Islam yang wujud di muka bumi ini. Selepas itu kita sudah tidak ada daulah Islam lagi. Dan kita sebenarnya tanggungjawab umat Islam adalah menegakkan sebuah daulah Islam yang baru. Ini tanggungjawab kita dan kita sedar benda ni. Tuan-tuan sebutlah gerakan Islam mana pun, sama ada dia masuk dalam politik ataupun tak masuk dalam politik, matlamat yang paling akhirnya tuan-tuan adalah menegakkan sebuah daulah Islam. Cuma cara berbeza. Dan memang ini kewajipan kita. Jadi tuan-tuan, musuh Islam sangat sedar benda ni. Kerana apabila adanya sebuah daulah Islam, maka umat Islam menjadi kuat. Tuan-tuan bayangkan ketika adanya daulah Islam, maka darah umat Islam menjadi darah yang paling mahal dalam dunia. Apabila jatuhnya daulah Islam, maka bermulalah era darah umat Islam yang menjadi darah yang paling murah dalam dunia. Jutaan umat Islam dibunuh tanpa ada pembelaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka sedar kekuatan umat Islam apabila tertegaknya sebuah daulah Islam. Jadi mereka perlu berhati-hati dalam isu ini supaya daulah Islam tidak ditegakkan. Bahkan kajian yang dibuat oleh NIC, National Intelligence Council, satu badan duduk di bawah CIA. Mungkin kita kata ni semua kajian Yahudi ni, kan? Tuan-tuan, kita jangan tolak terus kajian-kajian mereka. Kerana puak-puak ini golongan yang bukan sekadar dia punya kajian, dia bukan sekadar data dan statistik, mereka juga golongan yang mengkaji Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam satu hadis akhir zaman, Nabi kata la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي من ورائي فتعالى فاقتلوه إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah satu ketika nanti orang Islam akan bunuh pokok Yahudi ini. Dan pada ketika itu Nabi kata pokok Yahudi ini mereka berlindung di sebalik pokok-pokok dan batu, kerana mereka takut dan kalah pada ketika itu. Dan Nabi kata apabila berlindung sebalik pokok-pokok akan kata ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, hadza yahudiyyun min wara'i fata'ala faqtuluhu, ni ada Yahudi belakangku, datang sini bunuh dia. Nabi kata illal gharqad, melainkan satu jenis pokok, nama pokok itu pokok gharqad. Nabi kata fa innahu min syajaril yahud, itulah pokok orang Yahudi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Google dalam internet pokok gharqad, antara maklumat yang tuan-tuan bakal perolehi adalah pokok gharqad ini tuan-tuan ditanam secara berleluasa di seluruh Israel sekarang. Kerana mereka percaya pokok inilah yang akan menyelamatkan mereka satu ketika nanti. Tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, sebab itu mereka mengkaji Al-Quran dan hadis. Malangnya umat Islam yang tak kaji Al-Quran dan hadis, mereka kaji. Sebab itu bila ada kajian NIC ni, dia kata paling awal akan tertegaknya sebuah daulah Islam pada tahun 2020. Itu paling awal.
Adakah kajian ini tersasar? Saya kira tak tersasar pun, sebab Syekh Ahmad Yassin, pimpinan Hamas dulu, pernah menyatakan insya-Allah Palestin akan dibebaskan 2023. Ini ramalan beliau. Dan ini tuan-tuan firasat orang beriman begitu. Maka saya kira NIC punya kajian ini tidak tersasar. Dia paling awal 2020 akan tertegak sebuah daulah Islam, dan pada ketika itu akan ada seorang khalifah yang memerintah umat Islam. Dia boleh buat kajian macam tu, tuan-tuan. Kita tanya daulah tak tahu, tanya khilafah tak tahu, tanya khalifah pun tak tahu. Mereka kaji sampai ke tahap itu. Tuan-tuan, sebab itu mereka perlu berusaha untuk menghalang tertegaknya sebuah daulah Islam. Sekurang-kurangnya mereka perlu melambatkan proses tertegaknya daulah Islam. Kerana Islam ni, tuan-tuan, dia tak dapat dihalang. Paling kurang mereka perlu lambatkan proses ini. So apa perlu mereka buat? Tuan-tuan, pertama sekali mereka perlu jatuhkan mana-mana pemimpin yang berjiwa Islam. Dia perlu jatuhkan. Sebab itu antara pemimpin yang paling awal dijatuhkan adalah Dr. Morsi. Dr. Morsi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang sangat kuat mempertahankan isu ummah, bahkan isu Syria, antara pemimpin umat Islam yang paling awal yang mewar-warkan isu Syria, mempertahankan kebangkitan umat Islam Syria adalah Dr. Morsi. Tuan-tuan, Dr. Morsi semasa pemerintahan dialah yang telah membuka sempadan antara Mesir dengan Palestin supaya bantuan umat Islam boleh masuk daripada Mesir. Terowong-terowong yang berselirat antara Mesir dan Palestin dibuka sepenuhnya. Dan pelbagai lagi yang telah dilakukan oleh Dr. Morsi. Tapi apabila rejim As-Sisi menggulingkan Dr. Morsi, hari ini digulingkan, keesokan harinya akhbar Israel mengucapkan tahniah pada As-Sisi. As-Sisi, tuan-tuan, Israel seronok sangat bila As-Sisi gulingkan Dr. Morsi. Kenapa? Sebab bila As-Sisi rampas kuasa, tuan-tuan, antara perkara yang telah dilakukan adalah ditutup sempadan antara Mesir dan Palestin. Apa dia buat lagi? Dia letupkan terowong-terowong antara Mesir dan Palestin supaya bantuan tidak sampai ke Palestin. Apa dia buat lagi? Dia masukkan gas beracun dalam terowong tersebut. Dan yang terbaru, dia masukkan air laut dalam terowong-terowong ni supaya bantuan ditutup sepenuhnya kepada umat Islam Palestin. Siapa seronok dengan pemerintahan As-Sisi ini? Sudah tentu Yahudi. Namun malangnya ada so-called ulama yang menyokong As-Sisi. Tuan-tuan, ada so-called ulama yang menyokong As-Sisi. Herannya ada orang sokong ulama tu pula. Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan jangan kamu cenderung pada orang zalim, kamu akan dicampak dalam api neraka. Besar kezaliman dilakukan oleh so-called ulama tu. Dialah yang telah mengesahkan ataupun mengeluarkan fatwa untuk membunuh demonstran. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, memang jelas beberapa kenyataan dia, dan dia yang mengeluarkan fatwa untuk membunuh demonstran di Mesir. Ni dia ni. Ada orang Melayu sokong hak sokol ulama ni. Oleh kerana apa, tuan-tuan? Kerana lambang kepiah hak sokol ulama tu sama lambang dengan kepiah dia. Kan sekarang ni kepiah ada main lambang-lambang, lambang masjid, lambang buah kurma, lambang selipar, kan? Macam-macam lambang ada. Lambang orang tu sama dengan lambang dia sokong. Dalam Facebook kadang-kadang letak pic profile ulama tu. Saya kata, kenapa letak? Dia inilah yang telah mengeluarkan fatwa membunuh demonstran di Mesir. Dia tahu ini ijtihad dia. Pandai kau ambil ijtihad dia. Oleh kerana yang kena bunuh itu bukan mak bapak kamu ambil ijtihad dia. Orang kita hilang pertimbangan, tuan-tuan. Oleh kerana yang kena bunuh itu bukan mak bapak dia, tuan-tuan, dia boleh sokong. Kalau kena pada mak bapak dia kena bunuh, agak-agak dia nak letak pic profile ulama tu, tuan-tuan. Taubat dia tak letak. Kita sudah hilang rasa persaudaraan. Oleh kerana yang tu bukan mak bapak kita, bukan anak kita. Siapa saja, tuan-tuan, tak kiralah orang panggil dia syekh ke, orang panggil dia ulama ke, orang panggil siapa pun, dia menyokong kezaliman, kita tolak.
Sebab tu saya selalu sebut begini tuan-tuan. Jangan kita jangan taksub. Apa-apa pun jangan taksub. Terutamanya taksub kepada tokoh. Tokoh ada salah silap. Tokoh tuan-tuan tidak sentiasa betul. Sebab dia manusia biasa. Yang maksum ni Nabi je. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kita perlu letak kebenaran berada di atas tokoh. Tuan-tuan dengar cakap saya betul-betul. Kita perlu letak kebenaran berada di atas tokoh, bukan tokoh berada di atas kebenaran. Apabila kita letak tuan-tuan kebenaran di atas tokoh, bila tokoh tu salah, kita tak ikut tokoh tu, kita tetap berada bersama kebenaran. Apabila kita letak tokoh berada di atas kebenaran, bila tokoh tu salah, kita tinggalkan kebenaran, tetap bersama tokoh tu. Sebab tu tuan-tuan, kita perlu letak kebenaran berada di atas tokoh, bukan tokoh berada di atas kebenaran. Ini penting, jangan taksub. Taksub ni membutakan seseorang itu melihat kebenaran. Jangan taksub. Baik. Jadi tuan-tuan, pertama sekali mereka perlu jatuhkan mana-mana pemimpin yang berjiwa Islam. Dr. Morsi telah dijatuhkan. Siapa lagi pemimpin yang berjiwa Islam ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok, Erdogan, Turki, beberapa kali cubaan untuk menjatuhkan dia tapi gagal. Mungkin orang akan kata dia sekular. Tak apa, hujung ceramah nanti saya akan tunjuk video Erdogan. Siapa lagi tuan-tuan? Raja Salman. Raja Salman tu Saudi. Sangat bagus tu. Sangat bagus. Tapi orang kita tolak Raja Salman hanya kerana satu label yang diletakkan pada Saudi. Apa dia? Wahabi. Serius tuan-tuan. Otak kita jadi beku, jadi jumut hanya kerana label tu. Sedangkan label ni Syiah yang duk main. Saya paling tak setuju kalau label-label ini dilontarkan kepada mana-mana golongan agamawan yang berbeza pandangan dengan kita. Sebab di Malaysia ni saya tengok satu trend, beza pandangan je, oh ni Wahabi ni, dia tak boleh terima berbeza pandangan. Kacau tuan-tuan. Sampai di Malaysia ni siapa kena label Wahabi ni tuan-tuan? Dr. Zahazan kena, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman kena, Mufti wilayah pun kena, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Padahal kalau bagi saya, Dr. Zulkifli Al-Bakri itu perpustakaan bergerak tuan-tuan. Sangat alim orang tu. Orang tua ni sangat alim, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Pun kena juga. Apa yang masyarakat kita nak sebenarnya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok yang duk main, duk war-warkan Wahabi, tuan-tuan tengok Syiah. Iran, kalau nak bunuh Sunni di Iran, tuan-tuan, mereka akan kata ini pengganas Wahabi. Tuan-tuan tengok Syiah duk main. Tuan-tuan boleh tengok Ar-Rahmah.news. Ar-Rahmah.com itu page Sunni. Syiah ni dia nak kaburkan pemikiran umat Islam, dia buat juga Ar-Rahmah.news. Dia buat Rahmah juga, dia bubuh .news. Tuan-tuan tengok isu-isu yang dimainkan Ar-Rahmah.news ni. Dalam banyak tuan-tuan, Ar-Rahmah.news ni, dia page ni pok-pok Syiah. Admin di mana? No, di Indonesia. Kalau tuan-tuan tengok isu-isu di Malaysia ni, dia bukan ambil semua, dia pilih-pilih. Kalau tuan-tuan tengok masa yang berapa, 10 ke 20 orang yang kena ban ustaz-ustaz tu di label sebagai Wahabi kononnya, masuk dalam Ar-Rahmah.news. Ni ustaz Wahabi, ustaz Wahabi, ustaz Wahabi, dia main. Bila tak yang keluar isu Tauhid 3 tu, kan, Tauhid 3, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Asma' Sifat, apa ni, Ibn Taymiyah punya, tuan-tuan, dia main lagi. Tuan-tuan tengok hak Syiah main ni, dia duk ambil hak label Wahabi ni je. Sebab itu di Malaysia ni tuan-tuan, kita sebenarnya yang tak kira hak label apa-apa pun, sebenarnya kita masih dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masih boleh duduk berbincang.
Yang penting jangan melampau. Dua-dua pihak ada golongan yang melampau. Tak payah duk kata belah-belah mana. Dua-dua pihak ada golongan yang melampau. Hulu masih boleh duduk berbincang, tak ada masalah sebenarnya. Nak buat kunut buat, tak nak sudah. Nak belajar sifat 20, belajar. Nak belajar tauhid 3, belajar. Ini kata, oh tahu sifat 20 kami ada ulama. Belah nu pun ulama ramai ke? Tak payah dakwa bahawa di belah kamu saja yang ada ulama yang besar. Belah sana ada ulama besar ke? Tuan-tuan, apa tujuan Syiah duk lontar label-label ni? Supaya dia boleh relax dalam, dia boleh main dia lontarkan label ni, kita bergaduh sama sendiri. Dia tuan-tuan, dia play safe. Sebab tu tuan-tuan tak tahu ke di Malaysia ni siapa pengusi Syiah? Kita tahu. Tok-tok guru Syiah no di Pendang, di Johor, tok-tok guru Syiah, tuan-tuan kita tahu. Hauzah ada, tuan-tuan ingat tak tahu ke? Di Kelang ada, di Gombak ada, di Kedah ada. Tak tahu ke? Tahu tuan-tuan. Tapi tokoh-tokoh Syiah di Malaysia ni banyak diam, dia play safe. Dia main jalan belakang ni. Tuan-tuan, create satu grup WhatsApp, create satu grup di Facebook, letak di atas nama kononnya Ahlussunnah Jamaah, dia main isu ni. Wahabi, akhirnya kita bergaduh sama sendiri, kita lupa Syiah. Nanti saya nak tunjuk macam mana peranan Syiah di Syria. Tuan-tuan, siapakah Syiah di Syria? Baik. Jadi tuan-tuan, Raja Salman ni bagus. Pernah saya bagi kuliah, saya cerita bab ni, ada seorang Pak Haji tu, saya kenal Pak Haji tu. Dia ni memang mulut dia duk suka label Wahabi. Jadi kata, Ustaz, mana mungkin dulu kan Raja Abdullah membenarkan Amerika letak kapal terbang dia untuk serang Iraq. Ni lah negara yang jenis macam ni. Saya kata, kalau Raja Abdullah salah, ya, dia salah. So what? Kan saya sebut tadi, tuan-tuan, kita letak kebenaran berada di atas tokoh, bukan tokoh berada di atas kebenaran. Kalau Raja Abdullah salah, ya, dia salah. So what? Bila Raja Salman buat kebaikan, kenapa kita tak sokong? Oh, aku tak nak, ni semua keturunan Wahabi. Apa main keturunan ni? Sejak bila kita diajar dalam Islam untuk main keturunan? Kita hak mari masjid ni, keturunan kita baik sangat ke? Tuan-tuan hak duduk dalam masjid ni, entah ada keturunan lanun. Sorry tuan-tuan, bukan saya nak tuduh, nak bagi analogi supaya mudah faham. Kalau ada di antara kita keturunan lanun, tiba-tiba kita baik jadi ahli masjid, saya perlu layan tuan-tuan sebagai lanun ataupun ahli masjid? Ahli masjid lah. Kenapa perlu kira hak keturunan dulu? Kebencian itu menyebabkan kita tutup pemikiran kita. Bila Raja Salman tuan-tuan menggembeling kekuatan umat Islam, nak tunjuk umat Islam mampu bersatu. Oh, tolak Raja Salman kerana hanya satu label tu. Berjaya musuh Islam kalau macam tu. Tuan-tuan dengar satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, innal imana la yarizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali semula ke Madinah seperti mana ular kembali ke sarangnya. Apa maksud Nabi? Pusat keimanan dulu mana? Madinah. Akhir zaman Nabi kata akan kembali semula ke Madinah seperti mana ular kembali ke sarang. Ini bermakna pusat keimanan di akhir zaman nanti Madinah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut bahawa Dajjal tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Ini bermakna dua tempat ni kekuatan umat Islam. Di Saudi ada tempat pusat kekuatan umat Islam. Agak-agak tuan-tuan musuh Islam sedar benda ni. Mereka sedar. Sebagaimana mereka sedar perang akhir zaman melalui hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Begitu juga mereka sedar tentang pokok Gharqad. Sebab itu mereka juga sedar bahawa kekuatan umat Islam akhir zaman akan kembali di Madinah. Juga mereka sedar. Nak jauhkan umat Islam daripada pusat kekuatan umat Islam, dia perlu divert umat Islam. Nak divert buat macam mana? Letak satu label, umat Islam jadi bodoh terus. So tuan-tuan, tolong hati-hati dengan isu begini. Tolong hati-hati dengan isu begini. Syiah duk main peranan dia tuan-tuan. Syiah duk main peranan dia.
Tambah kat Kelang ni katanya kuat kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, mereka perlu jatuhkan mana-mana pemimpin yang berjiwa Islam. Yang kedua adalah mereka perlu rosakkan nama Islamic State itu sendiri ataupun Daulah Al-Islamiyah. Tuan-tuan, nama ni mulia. Mereka perlu rosakkan nama ni supaya timbul Islamofobia. Orang bila dengar Daulah Islam, dengar Islamic State, orang takut. Dengar negara Islam, orang takut. Sedangkan kalimah ni kalimah yang mulia. So apa yang perlu mereka buat? Mereka letak label ini kepada kelompok yang tidak menjalankan syariat yang sebenar. Itu ISIS tu. Sebab itu kita nampak, tuan-tuan, macam ni lah. Kita nampak ISIS tu ganas. Sebab label ni mereka dah letak kat sini. Satu ketika nanti, bila betul-betul daulah Islam nak ditegakkan, negara Islam nak ditegakkan, Islamic State nak ditegakkan, timbul tak Islamofobia? Timbul Islamofobia. Orang pada ketika itu, oh Islamic State aku tak nak, Islamic State aku tak nak, ni semua jenis sembelih orang, jenis bakar orang, jenis tenggelamkan orang, oh Islamic State bahaya. Padahal Islamic State bukan macam yang dibuat oleh kelompok ISIS. Ini tujuan mereka. Sebab itu tuan-tuan, tajuk ISIS dalam isu Syria sangat besar. Tapi sebenarnya ISIS ni bukan kelompok besar sangat pun. Tahukah tuan-tuan, di Syria puluhan kumpulan mujahidin besar. Tak pernah media sebut Ahrar Syam, Jabhatun Nusrah, Jaishul Islam, Jaishul Fatih. Banyak kumpulan tuan-tuan. ISIS bukan kumpulan besar, tapi disebut oleh media setiap hari. Kenapa? Media barat, mereka takkan promosi percuma tuan-tuan, melainkan mereka ada agenda. Mereka takkan promosi percuma, melainkan mereka ada agenda. Tuan-tuan pernah dengar Amerika sebut Ahrar Syam? Tak ada tuan-tuan. Pernah sebut Jaishul Fatih? Dengar Amerika sebut Jaishul Fatih? Tak ada tuan-tuan. Mereka duk berzikir ISIS je. Kumpulan lain jauh lebih besar daripada ISIS, tapi mereka tak sebut. Kenapa mereka promosi? Bila promosi tuan-tuan, something wrong somewhere. Kuasa-kuasa besar, tuan-tuan sebut Amerika, Perancis, Britain, Rusia, tiap-tiap hari duk zikir ISIS. Tiap-tiap hari. Tuan-tuan, kuasa-kuasa besar ni tak perlu duk zikir ISIS tuan-tuan. Mereka kalau nak hancurkan ISIS, ISIS ada tempat. Mujahidin Afghanistan tuan-tuan, berapa lama dia kata kami boleh tawan Kabul bila-bila masa. Tapi kami tak nak tawan Kabul. Sebab apa? Sebab bila kami tawan Kabul, ini akan mendedahkan orang awam ditembak oleh tentera musuh kerana mereka ada tempat. Mereka akan mendedahkan diri mereka pada perang ataupun conventional warfare. Sebab tu mujahidin bertindak cerdik. Mereka duduk dalam sistem gerila, tak terlibat dengan conventional warfare. ISIS ada kawasan tuan-tuan. Peluru pandu tuan-tuan, peluru pandu Amerika berapa ribu kilometer boleh sampai. Ketika perang Teluk dulu, peluru pandu Amerika tak pernah tersasar apabila menembak pelantar minyak Iraq. ISIS tuan-tuan sampai sekarang pelantar minyak dia berapa biji masih aktif dan jual di pasaran haram. Kenapa Amerika tak serang? Kenapa Rusia tak serang? Rusia sebelum masuk ke Syria, mereka kata nak serang ISIS. Apabila masuk ke Syria, hampir semua tempatnya diserang oleh Rusia, bukan kawasan ISIS. Bukan kawasan ISIS. Hampir semua. Idlib tak ada seorang pun ISIS. Utara Aleppo tak ada ISIS. Rusia bombing habis-habisan. ISIS ni tuan-tuan hanya digunakan untuk musuh Islam menyerang dan membunuh umat Islam. ISIS ni dijadikan tajuk besar. Sebenarnya ISIS ni kecil je tuan-tuan. Bukan isu besar pun. Kalau Amerika Rusia nak hancurkan, bila-bila masa boleh. Kerana mereka telah mendedahkan diri mereka pada satu keadaan conventional warfare. Tuan-tuan dan puan semua sekalian, dia kuasa besar, dia tak perlu sebut ISIS selalu. ISIS ni kelompok kecil. Saya bagi analogi bagi tuan-tuan mudah faham.
jurulatih bola sepak Brazil. Ni kuasa besar bola sepak dunia ni, Brazil. Hari ini kenyataan akhbar jurulatih bola sepak Brazil adalah tentang strategi pasukan bola sepak England. Kena layaklah dia bercakap. Esok jurulatih bola sepak Brazil bercerita tentang taktik pasukan bola sepak Perancis. Kena, memang lawan dia pun. Lusa jurulatih bola sepak Brazil bercerita tentang formasi pasukan bola sepak Jerman. Kena, memang lawan dia. Ini tidak tiap-tiap hari jurulatih Brazil tiap-tiap hari duk cerita tentang pasukan bola sepak Malaysia. Hari ini dia cerita tentang strategi Malaysia. Esok dia cerita tentang striker Malaysia bagus. Lusa dia cerita back Malaysia bagus. Padahal Malaysia dengan Palestin pun kena 6-0. Bila tiap-tiap hari duk cerita, something wrong somewhere. Kuasa besar bola sepak dunia bercerita tentang pasukan bola sepak kecil, tuan-tuan, dan setiap hari dalam akhbar, something wrong somewhere. Begitulah analogi saya nak bagi faham pada tuan-tuan. Kuasa besar dunia tak perlu zikir ISIS pun, kerana mereka akan promosi secara percuma. Sebab itu berapa ramai anak muda yang tertipu kerana promosi ini. Dan kita pernah tertipu dengan promosi ini. Amerika dulu promosi Hizbullah macam mana, tuan-tuan? Dan dulu kita pernah terperangkap tertipu dengan Amerika, kononnya Hizbullah adalah pejuang. Kenapa? Amerika menggunakan taktik reverse psychology. Begini, Amerika dia kalau dia keluar kenyataan apa, dia kata Hizbullah adalah pejuang Islam, kita percaya? Tobat, kita tak percaya, sebab Amerika yang cakap. Amerika kalau kata Hizbullah adalah kelompok pejuang Islam yang ikhlas dan semua perlu sokong Hizbullah, kita percaya? Kita tak percaya, sebab Amerika yang cakap. Amerika sedar tak benda ni? Dia sedar. Kalau dia cakap umat Islam tak percaya, so apa dia perlu buat? Dia perlu reverse psychology. Dia perlu kata Hizbullah pengganas, Hizbullah golongan ekstremisme. Kita tu wow, kalau Amerika kata pengganas, mesti ini kelompok yang betul. Tuan-tuan, ini sifir tak cerdik kita. Kita masuk dalam perangkap Amerika, dia reverse pemikiran kita. Akhirnya kita kata kalau Amerika cakap A, mesti B. Kita terperangkap. Bila berlaku isu Syria, baru kita nampak, oh betul lah Hizbullah pengganas Syiah. Baru nampak. Dulu kita tertipu, kita menganggap Hizbullah pejuang, betul tak? Betul, dengan teknik ini. Nabi kata umat Islam jangan masuk dalam lubang yang sama kali kedua. Tuan-tuan, kita nak masuk balik isu ISIS ni, Amerika promosi percuma, tuan-tuan. Akhirnya kita nak masuk dalam perangkap yang sama. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok, Amerika tak pernah promosi Ahrar Syam, Amerika tak pernah promosi Jaishul Fatih, Amerika tak pernah promosi kumpulan-kumpulan jihad mujahidin yang besar di Syria. Yang dia promosi ISIS. Dan apa tujuan, tuan-tuan? Tujuannya adalah untuk menutup isu Syria yang sebenar. Dia tempel ISIS, kita tak nampak apa langsung yang berlaku di Syria, hanya kita nampak isu ISIS. Sebab tu di Malaysia sendiri, bila kita cerita isu Syria, Syria kan ISIS ni sebenarnya ganas. Kita bukan nak cerita ISIS, kita nak cerita isu apa yang berlaku di Syria. Sebab tu saya kalau ceramah, isu ISIS ni tempelan je, tak nak cerita tak nak fokus sangat pun, kerana ia bukan isu besar. Kerana isu yang paling besar adalah isu yang perlu kita faham apa sebenar berlaku di Syria. Itu paling penting. Tuan-tuan, puan-puan semua sekalian, jadi sebelum saya meneruskan tentang ceramah ni, apa kata kita melihat dulu khutbah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, satu khutbah yang sangat baik untuk kita lihat dan kita ambil pengajaran daripada khutbah ini.
hairannya, 1/2 juta umat Islam dibunuh dalam tempoh 5 tahun. Umat Islam tak ada rasa marah. Sangat menghairankan. Di mana perasaan kita, tuan-tuan? Adakah kita perlu rasa marah hanya apabila anak, isteri, ibu dan ayah kita kena bunuh barulah kita marah? Sebab tu saya selalu sebut bahawa kita sudah hilang rasa persaudaraan sesama umat Islam. Dia kata apa? Puak-puak Syiah ni, kalau mereka menguasai Syam hari ini, mereka akan kuasai bumi umat Islam seluruhnya. Dan ini yang mereka sedang lakukan. Sebab itu berhati-hati dengan puak-puak Syiah ni. Ulama dan mujahidin ni semasa pemerintahan Dr. Morsi. Semasa pemerintahan Dr. Morsi, beliau telah ambil tindakan yang drastik. Tuan-tuan, tahun pertama lagi dia telah mengumpulkan ulama dan mujahidin membincangkan isu Syria. Tuan-tuan bayang betapa seriusnya Dr. Morsi ni. Sebab tu Dr. Morsi ni sangat ditakuti. Tuan-tuan, Syekh Al-Arifin sama macam suatu ulama sedunia, suatu ulama Syam. Beliau adalah antara ulama yang menyokong perjuangan umat Islam Syria. Namun beliau juga adalah orang yang paling tegas menentang ISIS. Sama satu ulama Syam, satu ulama sedunia. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita perlu beza antara kumpulan mujahidin dengan ISIS. Dua perkara yang sangat berbeza. Ada orang sampai dia lamsam, dia kata tidak ada jihad di Syria. Mana mungkin?
Tuan-tuan, anak-anak mereka disembelih di depan mata, isteri mereka dirogol, ibu dan ayah mereka dipenjarakan, diseksa, dibunuh, dibom. Bila mereka bangkit, kita tahu ini pengganas. Tak kena pada kita, tak apalah tuan-tuan. Apa pilihan yang mereka ada melainkan bangkit untuk menentang pokok kufar, rejim yang sangat zalim ini. Baik. Tuan-tuan puan-puan semua sekalian, bahkan ada orang bila kita cerita isu Syria, kadang-kadang tokoh agamawan juga, dia kata isu Syria ni tak ada kena-mena dengan Iran, tak ada kena-mena dengan Hizbullah. Dia kata sebenarnya ni agenda Amerika dan Zionis. Bagi saya, dia baru keluar pada gua ke? Baru keluar pada gua ke? Iran ni, isu Syria, dia declare banyak kali dah. Hantar tentera bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Hantar senjata terang-terangan. Hizbullah declare, Hizbullah hantar senjata terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba tak kata tak ada kaitan dengan Iran dengan Hizbullah. Iraq juga. Iraq ni negara Syiah, dulunya negara Sunni. Amerika jajah, Amerika serahkan pemerintahan pada Syiah. Betapa akrabnya tuan-tuan mereka dengan Syiah. Tuan-tuan puan-puan semua sekalian, bahkan kata tak ada kena-mena dengan Syiah. Syiah sebenarnya okey, Syiah saudara kita juga, cuma cara mereka. Saudara apa duk hina Sayyidatina Aisyah, duk mengkafirkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Pelik orang boleh mengaku saudara. Tuan-tuan, saya dah share di Facebook. Tuan-tuan boleh follow Facebook saya, Asri Khalid. Asri Khalid, KHALID. Tuan-tuan, kita dah share tentera rejim Syiah bila tawan umat Islam Sunni, paksa supaya kata Bashar, la ilaha illal Bashar, tidak ada tuan sembah melainkan Bashar. Banyak dah tuan-tuan. Saya juga pernah share masa saya ceramah Syria dulu, tuan-tuan, di sini, tentang bila tentera rejim Syiah dia tawan umat Islam Sunni, dia paksa supaya kata la ilaha illal Bashar. Itu dah banyak dah share di Facebook tuan-tuan. Cuma hari ini saya nak tunjuk ini siaran langsung terus. Ini bukan yang seksa umat Islam Sunni, ini siaran langsung dalam TV Syria. Tuan-tuan boleh tengok sendiri apakah pegangan akidah mereka. Ini dapat panggilan telefon. Dia kata apa? Al-Ba'thu dini. Ba'ath tu parti politik Ba'ath, sosialis. Dia kata Ba'ath itu